Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat berjumpa sekali lagi. Pejam-celik dah pun sebulan. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesihatan yang baik untuk sama-sama hadir solat subuh berjemaah pada pagi ini, dan diberi ruang masa untuk kita mengulang kaji ataupun kita bersama di dalam majlis ilmu kuliah subuh pada pagi ini. Kita menyambung perbincangan kita di dalam tajuk faraid, dan kita menggunakan kitab fiqh manhaji yang diterjemahkan oleh mantan mufti wilayah dan mantan menteri agama, Dr. Zulkifli Al-Bakri. So dalam perbincangan kita sebelum ini, kita masih awal lagi sebenarnya, kita bincangkan tentang hak harta peninggalan si mati. Apabila seseorang itu meninggal dunia, maka hartanya ataupun kewajipan kita adalah untuk menguruskan jenazah, dan kita boleh menggunakan harta peninggalan si mati ataupun arwah tu, ataupun kadang-kadang dia sebut gemulah. Kadang-kadang orang luar dia tak faham gemulah. Kelantan faham lah gemulah. Arwah lah maknanya almarhum. Kadang-kadang gemulah ni walaupun bahasa Kelantan tapi dah jadi bahasa persuratan di dalam alasan-alasan penghakiman ataupun jurnal hukum lah. Gemulah. Maksud dia si matilah, maknanya pertamanya kita hendaklah menguruskan jenazah si mati. So urusan jenazah itu sekiranya di advance oleh anak-anak sulung ke apa ke, maknanya dia boleh claim balik daripada harta pusaka si mati lah. Kalau berkira dengan waris kan, maknanya boleh claim sebab dia sepatutnya menguruskan jenazah si mati daripada harta peninggalan si mati. Macam tu selalunya. Tapi kalau ada khairat apa semua tu, kita settle lah. Kita nak cerita tentang turutan bagaimana pengurusan harta pusaka si mati tu. Maknanya kita kena gunakan duit tu dulu untuk uruskan jenazah dia dulu, urusan mandikan dia, kafankan dia, solatkan dia, dan kebumikan dia. Kemudian kita gunakan duit tersebut untuk uruskan hutang dia, termasuk kita reserve untuk badal haji. Kalau dia belum melakukan ibadat haji, maka kita reserve dia untuk dibuat badal haji untuk arwah, untuk si mati. Kemudian jika pasangan dia menuntut harta sepecarian, maka hendaklah ditunaikan hak harta sepecarian terlebih dahulu. So kita dah habis sampai tahap tu, dan hari ni kita masuk, maknanya selepas settle hutang, harta sepecarian, maka kita hendaklah menyelesaikan wasiat si mati jika si mati ada meninggalkan wasiat. Wasiat terhadap 1/3 baki harta. Menurut ijma' ulama, wasiat ini dikemudiankan daripada hutang, tetapi diutamakan berbanding hak waris. Maknanya sebelum kita bahagi faraid itu, kita hendaklah laksanakan wasiat dulu, iaitu wasiat pembahagian 1/3. Wasiat ini dia sah setakat 1/3. Kalau melebihi daripada 1/3 harta, maka ia terpulang kepada waris, sama ada waris nak bersetuju ataupun tidak. Pengiraan 1/3 itu dikira selepas pewasiat meninggal, bukan masa dia hidup. Sebab kadang-kadang dia kata saya wasiatkan rumah flat,
Rumah flat ni lepas saya mati, saya wasiatkan kepada Surau Al-Amin. Terpulanglah pada surau ni, dia nak buat apa dengan rumah flat tu, kalau dia sewakan dapat kutip sewa, dapatlah amal jariah saya. So dia fikir surau dia tu, rumah flat dia tu 1/3 daripada harta dia lah, rumah flat je. Dia kata dia ada rumah banglo lagi, ataupun rumah, ataupun tanah lah, dia ada tempat lain apa semua. Rupa-rupanya rumah flat dia tu naik MRT ke LRT ke, ada ECRL ke apa ke, lah sekali rumah flat lebih mahal daripada rumah dia kat kampung. So maknanya wasiat dia yang 1/3 tadi adalah dikira selepas dia meninggal, rupanya lebih 1/3 lah, sebab nilai naik kan. Rumah flat di Bangsar 250,000 saya buat subsale. Pening. Bukan pening apa, pening pembeli nak buat loan. Sebab bila rumah flat dia kos rendah. Bila kos rendah kena jual kepada isi rumah kurang 5,000 sebulan. Kalau dah 250,000 macam mana pula dia nak buat loan kalau dia tak mampulah pula 250,000. Saya pun pening. Last sekali loan tu jadi rendah, dia pula terpaksa cari cash yang banyak, minta pula daripada anak dan sebagainya. Jadi sebenarnya dia bukan kos rendah dah. Walaupun dia flat sebab harga dia tu tinggi. Ataupun kita kena tingkatkan peraturan tentang rumah flat, sepatutnya diberi kelonggaran bagi yang isi rumah 7,000 ke. Tapi setakat yang saya tahu, kalau rumah low cost, antara syaratnya ialah pendapatan isi rumah 5,000 ke bawah kan. Sebab low cost ni dia untuk low cost, orang kaya tak boleh beli ke tidak, orang kaya duduk beli kat situ, dia pula jadi empire kat dia bagi sewa kat orang miskin pula. Dia ada peraturan lah tanah ni. So 1/3 itu saya nak kata dia kena kira selepas kematian pewasiat. So kadang-kadang benda ni dia jadi setengah-setengah kes lah. Setengah-setengah kes tu dia jadi complicated sikit, tapi pentadbir tu dia kena urus dengan baik lah, supaya dia buat penilaian betul-betul dan make sure wasiat kurang 1/3. Sebab kalau wasiat melebihi 1/3 boleh dijalankan, tapi kena minta izin daripada waris. Sebab 2/3 adalah hak waris, hak faraid. Dia panggil macam tu. Kerana ini adalah berdasarkan kepada hadis apabila Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Waqqas ni dia ada banyak kebun kurma. Kebanyakan hak tanah dia adalah oasis, padang pasir yang ada air tu. Kemudian ada kebun kurma lah, dia ada pekerja-pekerja dia. Jadi masa dia hidup, so banyaklah pendapatan yang dia ada. Dia panglima perang, so munasabah lah kot dengan kehidupan dia tu. Tetapi semasa Sa'ad bin Waqqas sakit, dia berkata, saya mewasiatkan seluruh harta dia kepada muslimin dan muslimat. Maknanya dia nak bagi semua kepada orang Islam selepas dia matilah, maknanya wasiat. Kemudian ini ditegur oleh baginda Nabi SAW. Baginda Nabi hidup lagi, ada lagi pada masa itu. Baginda Nabi berkata, wahai Sa'ad, memadailah dengan 1/3. 1/3 ni pun sudah pun banyak. As-thulutsu katsir. Maknanya kalau kau nak berwasiat, dia dalam kes tu maknanya dia wakaf melalui jalan wasiat. 1/3 tu dia nak, dalam kes tu asalnya dia nak bagi semua selepas dia mati kepada muslimin muslimat. Maknanya kalau dalam ekstrem, saya nak bagi semua harta saya kepada Surau Al-Amin lepas saya mati. Dia tak boleh bagi masa hidup, bukan tak boleh. Dia nak bagi masa hidup, dia takut umur dia panjang, nanti kan susah pula waris kalau dia kan bedridden, nak beli pampers apa semua. Jadi dia kata tak apalah, bila dia mati ambillah semua harta dia bagi kepada surau contohnya. Itu dia panggil, dia wakaf tetapi melalui jalan wasiat. So itu dibenarkan lah. So dibenarkan itu pada kadar 1/3. Sebab apa? Sebab 2/3 hendaklah diberi kepada waris ataupun ditinggalkan kepada waris. 1/3 itu sudah pun banyak. Itu yang ditegur oleh baginda Nabi SAW. Wahai Sa'ad, cukuplah dengan 1/3. 1/3 itu pun sudah pun banyak. As-thulutsu katsir dia panggil. 1/3 itu sudah pun banyak. As-thulutsu katsir ni banyak dibahas juga oleh ulama. Sehingga kan ada ulama yang menjadikan 1/3 itu banyak sebagai satu neraca di dalam perniagaan. Maknanya kalau orang yang bisnes, neraca dia ialah keuntungan, margin keuntungan 30% itu sudah memadai. Walaupun boleh sebenarnya nak untung 100% pun tak apa berniaga ni, asalkan ada demand supply tu.
Tetapi maknanya bagi orang yang berniaga pun kita dah dapat agak lah. Kalau modal dia RM10, dia akan jual RM13 kan. Nasi Arab RM13 contohnya. Kita tahu lah tu kos dia tu dalam RM10 lah tu. Sebab dia akan jadi sekitar 30% ataupun 33.33. Mana asulusu kan 1/3. Selalunya orang bisnes dia ambil untung 1/3 lah. So kalau kita nak tawar-menawar pun agak-agak jugalah kan. Agak-agak juga jadi kesian pula dekat orang yang berniaga kalau kita tawar terlalu rendah. Sebab selalunya margin dia sekitar tu lah. Kecuali petani street lah. Petani street saya tak erti nak tawar-menawar. Saya pergi pagi tu jam tu harga RM20. Saya pergi petang jam tu dah jadi RM200. Jam yang sama je. Petani street je pelik sikit. Kalau nak dulu petani street, sekarang saya tak tahulah. Zaman saya muda-muda dulu petani street tu tempat kita pergi juga. Kan? Kalau pergi pagi, kalau kita tak beli pun kena marah kalau kita pergi tawar kan. Sebab dia kira yang datang pagi tu pokok mana pun kena beli. Kita tawar lah macam mana pun dia akan jual kat kita kan, dengan harga-harga yang tak logik. Tapi maknanya as-sulusu katsir itu digunakan banyak perbahasannya, antaranya dalam menetapkan keuntungan tadilah. So dalam kes tu jelas bahawasanya 1/3 untuk wasiat, 2/3 adalah untuk waris, ialah untuk faraid lah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 11. Mim ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Pembahagian itu ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayarkan hutangnya. So ini dia nak cerita tentang di mana kedudukan wasiat, iaitu sesudah dibayar hutang sebelum dibahagikan secara faraid. Macam tu. So selepas selesai hutang, katakanlah harta dia jadi RM100,000. So dia pun kata, dia just bagi wasiat secara umum. Saya mewasiatkan 20%, 20% je lah, tak payah nak 30 ataupun 33. Saya mewasiatkan 20% daripada duit tabung haji saya untuk disedekahkan kepada Surau Al-Amin. Jadi 20% tengok-tengok duit dia dah habis bayar hutang apa semua, duit tabung haji dikeluarkan, itu aja duit yang dia ada contohnya. So tinggal RM100,000. So daripada RM100,000 tu pentadbir dia kena kira lah 20% daripada RM100,000, jadi RM20,000 bagi kepada surau. So RM80,000 itu jadi faraid. Macam tu cara kira dia. RM80,000 tu jadikan balik 100%. Baru bagi ke faraid, isteri 1/8, kemudian anak dapat asabah 2 nisbah 1 dan sebagainya lah yang kita pelajari secara detail dalam ilmu faraid. So maknanya selepas selesai hutang dia, sebelum dibahagikan faraid, laksanakan dulu wasiat dia untuk menjadikan jumlah yang difaraidkan itu adalah jumlah bersih. Macam tu. Bukannya RM100,000 tu, daripada RM100,000 tu juga faraid, RM100,000 tu juga wasiat, bukan. Settlekan wasiat dulu, dapatkan bersih tu baru jadi faraid. Yang bersih tu jadi 100% balik. Macam tu. Sebab faraid ni selepas semuanya selesai. So ayat ini menyebut wasiat terlebih dahulu. Bukannya bermaksud ia wajib diutamakan berbanding hutang. Hutang dululah. Ia sebagai satu tanda keprihatinan dan galakan agar pewaris menunaikannya. So kena tunaikanlah kalau ada wasiat pembahagian tadi. Wasiat kepada bukan waris pada kadar 1/3 tidak perlu kepada izin waris. Kalau waris tak benarkan pun kena laksanakan juga sebab itu hak dia. Kita ada hak terhadap harta kita pada kadar 1/3 untuk kita tentukan selepas mati. Masa kita hidup ni tak apalah 100% lah kita boleh tentukan. Tapi kalau lepas kita mati, kita ada hak 1/3. Wasiat ni macam kita bercakap selepas mati lah. Kan, gini saya bercakap ni saya hidup. Kalau saya mati, macam mana saya nak bercakap? Maka yang bercakapnya ialah wasiat saya kan. Selalunya baca wasiat ni orang menangis kan. Baca je sikit dah menangis. Kadang-kadang saya pun, ialah kita pun ada bunga.
ada apa orang panggil, ada ialah hati kita pun kadang-kadang bila kita baca. Saya jarang juga sebenarnya, tapi adalah juga bila kita baca jadi menangis. So wasiat tu hendaklah didraftkan betul-betul supaya boleh memberi keinsafan kepada waris dan ada manfaat kepada kita sebagai pemilik harta. Kalau kita tak buat wasiat langsung, janganlah kita harap tak apalah nanti duit-duit yang aku bagi dekat waris, pandai-pandailah waris derma kat masjid. Kalau dia derma tu, tak apalah dia derma pun dia dapat pahala sebab dah duit dia sebenarnya. Tapi kalau kita nak harap macam tu, bukan kita tak harap kepada waris kita, tapi lebih baik kalau kita terus sahaja berwasiat. Kita boleh letakkan peratusan, tak jadi masalah. Kita boleh letak, kalau tak nak 20%, tak 10%, letak 5% pun tak apa. 5% daripada duit tabung haji saya contohkan duit tabung haji lah. Sebab kalau duit tabung haji ni kalau kita simpan banyak-banyak pun kita tak ada isu tentang zakat. Sebab tabung haji yang bayar zakat simpanan kita tu. Kalau duit tempat lain kita simpan banyak-banyak, kita yang kena alert tentang zakat. Jadi kalau nak suruh mudah, tak tabung haji je lah. Bukan saya kempen nak suruh tak tabung haji. Supaya dia ada kelebihan juga lah tabung haji ni pasal zakat. Simpanan kita tak perlu nak fikir. Tapi kalau orang yang berkira tentang dividen apa semua, macam-macam lah. Dia boleh letak ASNB, dia boleh letak fixed deposit. So, itu kepandaian masing-masing lah dalam menguruskan kewangan. Cuma saya selalu contohkan tabung haji tu sebab sekurang-kurangnya urusan zakat simpanan tu settle. Sebab tabung haji yang tolong bayarkan zakat simpanan bagi semua pendeposit. Jadi kita dah tak perlu fikir. So kalau kita ada duit banyak kat situ, yang datang masjid ni selalunya yang pencen duit banyak aku. Jadi kita tak perlu wasiatkan ringgit Malaysia tu. Kita boleh wasiatkan pada kadar peratusan. Saya wasiatkan kepada waris-waris saya supaya 5% daripada duit tabung haji saya diwakafkan kepada surau Al-Amin selepas saya meninggal dunia. So kita tulis benda tu, tulis tangan pun kadang-kadang lebih baik sebab biar anak-anak tu tahu tulisan tangan kita. Kalau kita type komputer kan nanti bergaduh pula anak-anak. Nak kata ini siapa yang pandai-pandai type ni. So tulisan tangan mak ayah tu kadang-kadang anak-anak dia tengok dia lebih appreciate sebab dia kenal tulisan tangan mak ayah dia. Kemudian dia tanda tangan. Dia tanda tangan. Kemudian lepas dia buat tu baru dia bagi tahu. Tak apa, masa dia buat wasiat dia tak perlu bagi tahu pun. Masa dia tulis tu tak perlu cari saksi pun. Lepas tu baru dia cakap tu ada wasiat mak, wasiat ayah, tulis dan letak dalam sampul surat dekat almari sekian-sekian. Settle dia sudut sahnya sudah sah. Walaupun pada dokumen tu tak ada saksi. Yang pentingnya saksi tahu wasiat tu ada. Dia wasiatnya mudah aja sah dia. Bukannya saksi tu menjadikan sah wasiat. Dia rukun dia ialah pemberi wasiat, penerima wasiat, ada harta yang diwasiatkan dan ada ijab dia. Ijab dia sebelah dia aja. Dia tak perlu cari AJK masjid pula untuk terima saya dengan ini menerima wasiat, tak perlu. Dia AJK masjid tu contohlah, maknanya dia kena tahu lepas mati lah. Masa dia hidup AJK tak payah tahu pun. Kan AJK pula ada berdoa cepat-cepatlah mati makcik ni. Kita lepas masjid tak ikut duit, dia tak payah tahu. Dia wasiat dia mudah, dia sebelah pihak aja. Maknanya dia ada penerima, jelas dia tulis kat situ nak bagi kat siapa. Ada duit tu ada. Kalau dia habiskan duit tu, kira dia batalkan wasiat lah. Contohnya dia sakit dan dia terpaksa withdraw semua duit tabung haji dia, maka bermaksud dia membatalkan wasiat tersebut. Dan dia boleh batalkan lah sebab duit dia. Sepanjang hayat dia tu dia boleh batalkan. Kalau dia nak batalkan, kalau terpaksa batal contohnya, so wasiat tu tidak terpakai. Dia tak berdosa pun kalau dia batalkan. Sebab dah keperluan dia contohnya. Ceritanya boleh buat macam tu. Lepas tu dia tanda tangan lah kod-kod menjadi pertikaian. Dia saksi tu hanya wujud jika ada pertikaian. Kalau ada pertikaian, and then kena bawa saksi lah ke mahkamah untuk menceritakan itu wasiat yang dibuat oleh pemilik harta sebelum dia meninggal. Kalau tak ada pertikaian, semua anak-anak dia kata setuju ni tulisan arwah ayah kita lah ni, tulisan macam ni dah betul lah, tak apalah. Terus kalau setuju je lah, tak payah nak kona-kona, tak payah nak layar buruk apalah. Just laksanakan wasiat tersebut memberi manfaat kepada pewasiat sebelum dilaksanakan faraid. Jangan pula nak berkira kalau bagi wasiat macam ni kuranglah hak faraid kita. Sebab tu dia ada limit 1/3 tadi. Ada lagi 2/3 kan. Ada lagi 2/3. Maknanya maksimum
33.3333%. Selalunya sebut kalau nak sebut peratus lah ataupun kalau sebut peratus pun kadang-kadang lebih mudah juga kadang-kadang. Cuma jangan lebih daripada 1/3 sebab kalau lebih 1/3 hendaklah mendapat izin daripada waris. Ini kerana wasiat sering dipandang remeh oleh para pewaris kerana menganggap ia hanyalah sumbangan si mati. Bahkan ada yang berpendapat bahawa wasiat ini merampas hak mereka sebagai pewaris. Itulah, tak boleh, kita kena laksanakan sebab dia adalah hak tuan punya harta. Daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biddaini qabla al-wasiyyati wa antum taqra'una al-wasiyyata qabla ad-dain. Maksudnya Nabi SAW menunaikan hutang terlebih dahulu sebelum wasiat. Sedangkan kamu membaca di dalam Al-Quran wasiat dahulu sebelum hutang. Itu kita punya bacaan secara literal tu. Kita nampak macam wasiat dahulu sebelum hutang, sebenarnya hendaklah dibahagikan dulu wasiat sebelum, mana hutang dulu, kemudian wasiat, kemudian harta pusaka. So wasiat ini juga timbul tentang isu wasiat kepada waris. Adakah kita boleh mewasiatkan pembahagian harta itu kepada waris? Sebelum kita pergi ke situ, hari ni saya nak bincang wasiat je, saya tak pergi pada tajuk baru lah. Tajuk baru kita tentang syarat-syarat pusaka. Itu tajuk bulan depan lah. Sebelum kita pergi ke situ, pertamanya kita kena bezakan antara wasiat kepada waris, wasiat pembahagian dengan wisayah dia panggil. Dia ada beza antara wisayah dengan wasiat. Wisayah dengan wasiat pula ada beza, pening pula. Tidak pening pun sebenarnya, mujur datang kuliah subuh pagi ni. Dia tidak pening, dia cuma istilah saja. Wisayah ini ialah suatu wasiat pelantikan wasi. Yang banyak di kempen oleh syarikat amanah, tulis wasiat. Dia sebenarnya berkempen tentang tulis wisayah. Istilah dia wisayah. Wisayah ini kita lantik siapa yang nak tadbir harta kita selepas kita meninggal. Itu dia tidak cerita tentang nak bahagi harta. Dia tak cerita pun siapa nak bagi harta, dia nak suruh tadbir saja. Maknanya pemilik harta masa dia hidup, dia sudah pun melantik siapa yang nak tadbir harta. Sebab kadang-kadang bila kita tak lantik, jadi bergaduh. Saya punya kes tu 2 tahun baru settle. Si mati, dia ada isteri tapi dia tak ada anak. So harta dia dapatlah dekat isteri dia 1/4. Sebab tak ada anak, isteri dapat 1/4. Kalau ada anak, isteri dapat 1/8. So 3/4 itu dapat kepada adik-beradik dia. Adik-beradik si matilah dapat ke ibu dia. Dia ada ibu pula, ayah mati. Dia ada ibu. Mana dia ada seorang isteri, dia ada ibu dan dia ada 3 orang adik perempuan. So kita panggil settle lah. Sebab isteri 1/4, ibu 1/6, 3 adik perempuan tu 2/3. Dia tak perlu cari yang lelaki lah. Sebab 3 adik perempuan tu dia menghabiskan baki secara aul, dia panggil. Secara habis dah sebab dia 2/3. 2/3 campur 1/4 campur 1/6, dia akan jadi asal masalah 12. Tapi bila kita campur-campur dia jadi 13 saya rasa. 1/4 dia akan jadi 3/12. 1/6 dia akan jadi 2. 2/12 dah pun 5 kat situ. 2/3 12 bahagi 3 dapat 4 kali 2 jadi 8. 8 campur 5 13. Congak tu dulu. So dia jadi 13. Bila 13 dia panggil kes aul. Aul ni maknanya kita besarkan pembawah. Jadi isteri memadai dengan isteri, ibu dan 3 adik perempuan dia saja menghabiskan segala harta dia lah. So dalam kes tu saya bukan nak cerita hafaraid lagi ni. Saya nak cerita
kepentingan wisoyah tadi. Jadi kita nampak macam biasa je life dia sebab dia ada isteri dan dia ada adik-beradik, hari raya, balik raya. Kan? Rupanya bila dia meninggal, dia jadi bergaduh. Siapa nak uruskan harta si mati? Sebab bila isteri nak uruskan harta si mati, seorang-seorang isteri tu, adik-beradik dia tak setuju. Adik-beradik dia kata tak boleh, tak percaya kat isteri seorang. Kita lebih banyak bahagian kita sebenarnya. Kita lebih banyak lah sebab kita 3/4 kan. Isteri 1/4 je. So, kita lah yang urus. Rupanya ada isu pula antara ipar-ruai tu dan antara menantu dengan mertua tu pun kan. Bila saya pergi detail pun banyaklah isu. Menantu kerkut tak pernah bagi tudung. Balik raya pagi je, lepas tu petang nak balik rumah dia. Macam-macam jadi isu. Walhal masa hidup okey-okey je. Contoh-contoh, bukan nak kata ke siapa-siapa, maknanya disebabkan si mati ni tidak ada wisoyah, dia tidak pernah lantik siapa nak uruskan harta dia. Perbalahan itu berlaku untuk melantik siapa nak urus harta. Bukan bahagi lagi pun, bahagi memang faraid pun, tapi nak urus tu sebab masing-masing tak percayalah. Sebab bila kita urus harta pusaka si mati, duit cash tu akan masuk kepada akaun takbir. Dari segi tanah tak apa, sebab kita boleh pecahkan mengikut faraid. Tapi dari segi duit cash, dia masuk pada akaun takbir terdahulu. So kalau kita rasa tak percaya, takut pentadbir ni buat lari duit, memang tak jadi. Engkau tak percaya kat aku tak percaya kat engkau kan. Menantu tak percaya kat mertua, mertua tak percaya kat menantu. Menantu kata kenapa pula mak mertua nak jaga sangat, saya jaga anak dia ni, saya mengorak dia masa universiti lagi. Sampai kahwin, sampai mati saya jaga harta dia, masa dia bekerja pun saya juga jaga harta dia, masa dia mati tiba-tiba mak pula nak jaga. Yang si mak pula menantu masa ni lah aku boleh aku nak rasa duit anak aku kan, duit anak aku habiskan aku sacrifice anak aku belajar luar negeri kan. Isu dia mengorak dengan kau tu isu lain, mana aku pun gadai tanah ke apa bila anak aku nak belajar luar negeri apa semua, bila dia balik pun dia bekerja pun kan aku dapat manfaat banyak sangat, dia habiskan pada isteri je. Dia kata masa dia mati ni aku nak kontrol, boleh juga 1/6 kat aku. Dia pun nak rasa juga, dia kata sebab anak ni banyak dia sacrifice kan. Dia macam-macam isu timbul. Nak uruskan pentadbiran tu 2 tahun saya 2 tahun bergaduh di mahkamah baru nak urus pentadbiran. Jadi sebab itulah dia ada satu lagi dalam wasiat, dia panggil wisoyah. Wisoyah ni kita lantik orang yang kita percaya untuk urus harta kita. Selalunya dari segi amalan di Malaysia ni kita lantik syarikat lah. Kita boleh lantik syarikat amanah contohnya untuk uruskan harta kita lepas kita meninggal. Jadi kau orang jangan bergaduh, aku dah lantik amanah raya. Macam tu. Tapi kita lah kena lantik. Kita harapkan waris lantik, dia tak lantik juga sebab dia nak dia. Macam tu contohlah. Ataupun kita boleh lantik Majlis Agama Islam Selangor sebagai wasi, dia panggil, wasiat pentadbiran. Ataupun kita boleh lantik syarikat-syarikat yang swasta lah seperti Salihin Trustee, Wasiah Shop, Mai Angkasa Amanah Awaris ataupun Rakyat Trustee Berhad. Dia ada 5 syarikat amanah yang syariah compliance lah. Ada lagi syarikat amanah yang lain tapi dia bercampur lah. Macam Maybank Trustee, CIMB Trustee, itu dia bercampur antara yang Islamik dengan konvensional. Tapi kena tengoklah, tak ada isu pun, cuma dia uruskan semua secara bercampur tu. Kalau yang betul-betul syariah compliance tu 5 lah. Saya bukan nak iklan ni, saya just nak suruh kenalkan apa pula nama syarikat-syarikat ni. Maknanya Salihin Trustee, Wasiah Shop, Mai Angkasa Amanah Awaris dengan Rakyat Trustee Berhad. Itu antara syarikat-syarikat amanah yang ada di Malaysia ni yang menguruskan perkara ni lah. Kalau yang paling besar Amanah Raya lah. Amanah Raya tu kita tak panggil swasta, itu dia sebenarnya saham terbesarnya MOF lah Amanah Raya tu. Mana kerajaan lah. Tapi kadang-kadang setengah orang dia tak suka pada yang kerajaan, dia nak cari swasta, terpulang lah. Ataupun kita boleh lantik je isteri kita menjadi pemegang, menjadi pentadbir. Tapi kadang-kadang isteri pun kata kenapa lantik aku tak reti nak buat. Ataupun kita boleh lantik peguam, kalau kita percaya dekat peguam, kita kena lantik peguam lah. Cuma kalau kita lantik peguam, kita kena pastikan biar kita dulu mati sebelum peguam. Takut peguam mati dulu. Sebab itulah kadang-kadang kita tak lantik orang perseorangan, lebih baik kita lantik
Macam tadi lah cakap amanah tu kita boleh lantik MAIS lah, Majlis Agama Islam Selangor sebagai wasi. Jadi MAIS tu dia adalah pakar-pakar dia. So menantu mertua tak jadi isu lah. Apabila kita lantik wasi tadi, dia panggil wisoyah, wasiat pelantikan tadi. Waris sebenarnya dia tak boleh cabar. Waris kata saya tak setuju lah. Apa pula MAIS pula nak jadi mentadbir. Saya yang takbir. Tak boleh. MAIS boleh menjalankan kuasa yang dilantik. Saya contohkan MAIS lah supaya tak bergaduh pula. Saya buat contoh syarikat pula, kata saya mengempe pula. Contohnya MAIS, Majlis Agama Islam Selangor yang dilantik. MAIS dia ada web dia siswa, siswa.com ke. So MAIS boleh menggunakan kuasa pelantikan dia. MAIS ada panel lawyer dia yang akan dia ambil geran probate di Mahkamah Tinggi, itu pengurusan. Tapi maknanya waris sebenarnya tak boleh cabar benda tu. Kecuali MAIS sendiri yang kata tak apalah dah engkau nak buat sendiri, kami tarik diri. Itu tak apa. Kalau harta kita mungkin tak sampai 100,000, MAIS tarik diri lah, serabut lah. Kalau harta kita berjuta, takkan MAIS nak tarik diri. Sebab itu dia ada income dia ada upah. Bila kita lantik wasi dia ada upah maksimumnya ialah 5% daripada harta pewasiat lah. Dia ada upah dia lah. Tetapi kebanyakan industri ni dia ambil sekitar 2%. Maksudnya kalau 100,000, 2,000. 2%. Yalah betul lah. Kalau 1 juta, 20,000 lah. Selalunya 2% lah selalunya industri ni. Tapi logik lah sebab dia akan buat kerja dari A sampai Z lah. Kalau tidak duduk bergaduh siapa nak takbir pun dah 2 tahun. Siapa nak takbir pun dah 2 tahun, lepas tu takbir pula. Takbir pula duduk berebut pula. Nak jual ke tak nak jual? Nak jual ke tak nak jual? Waris tu duduk berebut bila dapat takbir. Saya pun. So maknanya di dalam wasiat yang diiklankan hari ni, yang disebut-sebut hari ni, tulis wasiat, sebenarnya di luar sana dia menggalakkan penulisan wisoyah. Wasiat dia maksudkan tu bukannya dia nak cerita bahagi harta pun. Dia nak cerita wisoyah tadi. Sebab itulah kadang-kadang, saya dah tulis wasiat. So apa kandungan? Saya lantik amanah raya menjadi mentadbir. Lepas tu habis lah. Lepas tu pegawai tu kata, lain-lain kali lah tambah sendiri. Jangan cari pegawai, lepas tu tambah sendiri. Sebab bila kita nak pergi Mekah, ada kaunter amanah raya. So amanah raya kata kat situ menggalakkan wasiat. Kita pun pergi kat kaunter tu, kita pun tulislah wasiat, sign wasiat amanah raya, melantik amanah raya sebagai pentadbir. Lepas tu habis lah. Tak ada pun nak cerita bagi kat masjid ke apa. Tak adalah, sebab dia hanya promote wisoyah. Dia tak promote pun wasiat pembahagian harta. Itu maksud dia. Kita pula yang kena upgrade wasiat kita tu dengan pegawai amanah raya. Mungkin contoh amanah raya lah, maknanya di office dia orang pula, di kaunter tu selalunya mudah-mudah je. Dia suruh lantik wasi je. So kita pula pergi upgrade. Kita pula nak cerita, okeylah duit tabung haji saya nak bagi 5% dekat masjid, macam tu. Itu kita kena pandai-pandai pula untuk upgrade wasiat dia panggil. Kalau ada siapa yang tulis wasiat dah, dia boleh check balik apakah kandungan wasiat dia. Dan kalau dia nak upgrade, dia pergi upgrade lah, dia tambah pula klausa pembahagian. So selalunya di kempen tu sebenarnya menulis wasiat sebenarnya dia menulis wisoyah. Istilah di dalam kita orang panggil istilah wisoyah lah. Kalau dalam kita belajar kitab pun, kita belajar di universiti pun dia panggil wisoyah. Wisoyah ni ialah wasiat pelantikan wasi, pelantikan pentadbir semasa kita hidup. Kita berhak melantik siapa yang nak urus harta kita selepas kita meninggal. Sebab kalau kita tak lantik, maka waris sendiri yang akan melantik. Yang kita rasa elok-elok aja rupanya ada isu. Kan? Rupanya ada isu sebab tak bagi tudung. So bagilah telekong Siti Khadijah kepada ibu mertua anda, kan? Supaya balik raya tu balik lama-lama lah sikit, kan? Janganlah balik raya terus je balik rumah sendiri, kan? Sebab pandai-pandai lah juga kita tengok kita punya isteri tu macam mana. Itu contoh, jangan pula isteri muslimat belakang tu kecil hati. Saya just cerita pengalaman saya. Kadang-kadang kita tak sangka benda kita tak nampak isu, rupanya lepas meninggal banyak isu. Kemudian saya nak sebut lagi tentang wasiat kepada waris. Sebenarnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wasiyata lil waris. La wasiyata lil waris. Tidak ada wasiat kepada waris.
kita tidak boleh sebenarnya untuk mewasiatkan harta kita kepada waris. Sebab wasiat ni instrumen kepada bukan waris. Kita wasiat. Tadi pelantikan wasi settle lah. Sini nak pembahagian pula. So kita upgrade wasiat kita nak adakan klausa pembahagian. So sebenarnya kalau kita nak bahagikan harta kita melalui wasiat, kita tidak boleh wasiat kepada waris. Wasiat pembahagian kepada waris. Contohnya saya wasiatkan duit saya 5,000. Saya ada 5,000 ni. Saya wasiatkan 3,000 untuk anak perempuan, 2,000 untuk anak lelaki. So wasiat tersebut tidak sah kerana anak lelaki dan anak perempuan itu adalah waris. So kita tak boleh nak tentukan kepada waris kita sendiri melalui jalan wasiat. Sebab wasiat ini ialah kepada bukan waris. So wasiat kepada waris tadi dia tidak sah. Maknanya tak boleh macam tu sebab la wasiyata lil waris. Sebab itulah ada ustaz-ustaz di sana yang berpegang kepada hadis ini secara literal tu dan dia berpegang secara rigid. Tak apa, tak ada masalah. Maknanya kalau bermaksud, kalau kita buat seorang lah, bukan kita pun, kalaulah seorang itu dia buat wasiat pembahagian kepada waris, maka wasiat itu bermaksud tidak sah, itu tidak boleh dilaksanakan kecuali mendapat izin waris. Dia tidak terlaksana sebab dia tergantung. Dia jadi kena tanya waris tu balik. Sebab wasiat dia hanya boleh dilaksanakan kepada bukan waris. Tiba-tiba dia wasiat kepada waris. Jadi sebenarnya wasiat itu tidak boleh dijalankan kecuali mendapat izin daripada waris itu sendiri. Maknanya dua anak lelaki, dia ada seorang anak lelaki, seorang anak perempuan, jadi dia kena bincang balik dua tu. Dan bila dia bincang tu, dia waris tu pula dia kena tahu hak faraid dia dulu. Dia kena tahu hak faraid dia dulu. Maknanya lelaki dapat 2/3, perempuan dapat 1/3. Sepatutnya macam tu. Kalau dia ada dua waris tu je lah. So selepas dia orang tahu hak faraid, barulah dia orang decide. Tak apalah disebabkan mak kita dah ada meninggalkan wasiat macam ni, kita setuju untuk bagi secara wasiat. Dan saya dah tahu hak faraid saya. Tapi saya setujulah bagi wasiat. Barulah wasiat tu boleh dijalankan. Sebab itulah dia kata wasiat kepada waris tu tidak sah. Tidak sah tu maknanya tidak boleh dijalankan, tidak boleh execute. Execution tu tak boleh jalan. Sehingga mendapat izin daripada waris. Izin itu pula selepas kematian pewasiat. Dia bukan izin masa pewasiat hidup. Kalau izin masa pewasiat hidup, kita nak tulis wasiat, kita panggil ni mari semua anak-anak ni, ayah nak tulis wasiat. Semua waris setuju je. Pandai-pandailah ayah tulis apa pun setuju. Tak setuju maka penampak apa ke, maknanya setuju je sebab ayah nak tulis. So dia izin sebelum kematian itu adalah irrelevant, tidak relevan pun. Izin bolehlah kita bagi tahu anak-anak kita wasiat kita tu boleh, tak ada masalah, at least dia orang dah alert. Tapi maknanya lepas mati kena minta izin sekali lagi pula. Macam tu. Sebab lepas mati tu barulah dia akan timbul cerita dia yang sebenar, kan? Ada contoh kes yang saya handle, ayah dia mewasiatkan supaya harta tu dibahagikan kepada anak-anak dia. Dia secara sama banyak. Isteri dah tak ada, dia ada anak-anak saja, 3 anak lelaki dan 3 anak perempuan. So dia kata dia wasiat supaya harta-harta dia ni dibahagilah sama banyak kepada 6 orang anak dia ni sama rata. Dia kata dia wasiat macam itulah. Dan memang dia tulislah wasiat macam tu, sama rata. Dan anak-anak pun tahu ini wasiat ayah. So bila dia meninggal dan bila kita bincang, kita produce lah dia punya faraid. Bila dia 3 lelaki 3 perempuan, dia jadi 9. Sebab anak lelaki tu 2 bahagian, 2 darab 3 jadi 6, anak perempuan 1, 1, 1. So dia jadi pembawah dia 9. Anak perempuan dapat 1/9, 1/9, 1/9. Anak lelaki dapat 2/9, 2/9, 2/9. 2 kali 3 jadi 6, campur 3, 9. 9/9. Macam tu. Itu faraid ringkas. So bila kita bentangkan macam tu, anak lelaki ni dia tahulah dia dapat banyak lah, 2/9 darab lah berapa ratus ribu yang ditinggalkan oleh ayah tadi. So bila kita darab macam tu, mula-mulanya dia orang semua ni setuju untuk sama rata lah, dan arwah ayah pun nak bagi sama rata, kan? Semua setuju sama rata.
Tapi bila datang ke office, kita bentanglah faraid itu dulu. Kita wajib bentang ikut faraid, kita bentang ikut faraid. Kemudian anak bongsu, dia anak nombor 1 dengan anak nombor 2 lelaki. Lepas tu 3, 4, 5 perempuan, anak yang ke-6 lelaki pula. So Angah dengan Along dengan Angah ni dah tua dah, anak pencen dah Along dengan Angah ni. Dia kata tak apa, kita setuju sama rata, gentleman je lah, tak apalah adik-adik perempuan kita dapat sama rata je dengan kita. So tak ada masalah, dia setuju sama rata, seolah-olahnya 1/6 lah. Sama rata kan, duit 300,000 kot lebih kurang masa tu. So dia 1/6 lebih kurang 1/6. So dalam berapa kalau 300,000, dalam 50,000 lah seorang. Lebih kurang gitulah congakan dia. Lepas tu sampai kepada anak bongsu kata, saya tak setuju sama rata. Saya 2/9 kan. 2/9 lebih banyak lah daripada 1/6. So dia nak bahagian faraid dia banyak sikit kot. Cuba kira balik lah dari sudut ringgit tu. Tapi dia nak hak faraid dia sebab dia kan 2 kali ganda. Dia 2 kali ganda daripada kakak dia kan, daripada kakak dia lah, sebab dia ada lelaki. So dia seorang tak setuju. Dia tak setuju pun lepas kakak dia balik lah. Yang abang dia tu suka tingkau lah. Kau tanya lah kakak kau macam mana. Aku dah setuju dah sama rata pun. Abang tak apalah, abang setuju sama rata sebab abang dah nak pencing banyak harta dah, dia kata. Angah dengan Along tak apalah, setuju pun dah banyak harta. Saya baru je lepas grad lah. Saya tak kahwin lagi, baru nak beli motor, baru nak bina hidup. Kan dia bongsu kan, dia lambat sikit kan. Dia baru nak bina hidup, tiba-tiba dapat harta pusaka. Tiba-tiba nak bagi sama banyak, walaupun ada wasiat sama banyak. Tapi dia kata dia nak hal faraid dia lah. Itu pun lepas kakak dia balik pun dia cakap dia nak hal faraid dia. Masa kakak dia ada, tak berani nak sama kakak. Tapi tak apa, kita rekodkan bahawa dia tak setuju. So saya nak cerita tentang bagaimana nak uruskan pembahagian wasiat tadi ni sebenarnya. So bila dia tak setuju, kita bagi dulu hak faraid dia. Maknanya dia dapat hak faraid dia 2/9 tadi. Kemudian baki tu kita bahagikan sama rata. Dia bukannya seorang tak setuju semua jadi faraid, tak. Yang si Along dengan Angah tadi dia dah setuju sama rata lah. Tetapi yang nak faraid kita bagi hak faraid dia. Kita tak boleh menafikan. Kakak-kakak dia tu pun tak boleh kecil hati lah. Tak boleh kecil hati sebab dia baru je grad dan ayah dah meninggal. So dia naklah rasa lebih sikit. Bukan rasa lebih sikit sebab dia rasa itulah keperluan dia. Kebetulan dia bolehlah untuk yalah kehidupan dia lah, dia bolehlah dia nak bertunang pun ada duit kat, kena beli kat motor ke apa, tidak macam mana orang nak terima pinangan dia. Sebab dia baru nak start kehidupan kan. Baru nak start kehidupan. Cuma saya kata janganlah beli Y suku kan, belilah motor untuk pergi kerja je lah kan. Nampak sangat pula kan. Maknanya beli tu pun pada-pada gunakan duit yang ada ni untuk kehidupan dia betul-betul lah. Adik-beradik pun nampak dia genuine mahukan hak faraid dia tu, tak adalah apa sangat. So caranya ialah bagi dulu hak faraid dia sebab itu hak dia, sebab wasiat tadi tak boleh dilaksanakan tanpa izin waris. Itu maksud dia, walaupun dia wasiat kepada waris. Bukanlah kata wasiat kepada waris tu berdosa. La wasiatan lil waris tadi bukanlah kalau kita buat juga wasiat tu kita berdosa, bukan. Cuma kita kena faham kalau kita buat wasiat kepada waris, pelaksanaannya nanti adalah tergantung kepada keizinan waris-waris kita selepas kita meninggal dunia. So kita nak buat wasiat kepada waris boleh buat. Bukannya hadis tu katalah wasiatan lil waris, kalau engkau buat wasiat kepada waris engkau berdosa, bukan. Dia nak ceritanya jika engkau buat wasiat kepada waris, pelaksanaan itu tidak dapat dilaksanakan jika waris tidak bersetuju. Dia hanya boleh dilaksanakan wasiat kepada waris jika waris bersetuju. So dia subject to. Maknanya dia panggil mauquf ataupun bahasa Inggeris dia panggil suspended. Benda tu tertakluk kepada izin waris. Selepas waris tahu hak faraid, bukannya terus aja ini dah wasiat bagi sama rata, itu adalah misrepresentation. Kadang-kadang lawyer pun kadang-kadang misrepresentation. Bila dia baca wasiat, dia pun terus je nak bahagi ke wasiat. Tak boleh, kita kena cerita faraid dulu. Sebab tu faraid datang awal. Cerita faraid dulu. Oh, dah tuan cerita hak faraid dia tak setuju lah sama rata.
Dah dia tak setuju, dia tak setuju. Saya nak kata apa puan? Puan tu jadi naik angin pula kat saya. Dah lah suami saya kedekut, dia kata. Saya dapat banyak daripada ayah saya. Adik saya tak setuju lah. Puan, suami puan kedekut tu isu puan. Isu saya ni isu pusaka arwah ayah puan. Dah adik puan tak setuju tu tak apalah puan. Dia kan kecil lagi. Dia baru aja nak ni kan. Tak apalah tu Along dengan Angah dah setuju. Banyak juga dapat kat puan. Bukannya tu kira bersyukur je lah kan. Janganlah pula bergaduh. Dia kata masa depan aku tadi, ya senyap je. Aku balik tak setuju rupanya. Tak setuju. Dah adik dia tak setuju nak kata apa. So dia ada hak faraid dia kat situ. So kalaulah kita nak tulis wasiat kepada waris, boleh kita tulis. Cumanya yang di luar sana, industri sana, dia tulis kat situ, dia akan ada satu klausa yang bawah dia. Klausa 10 saya tentang pembahagian harta saya kepada waris adalah tertakluk kepada izin waris-waris saya. Macam itulah selalunya dia tulis macam tu. Jadi ustaz-ustaz yang di luar sana yang strict tu betul. Tapi janganlah sampai sampai kita panggil prejudis terhadap industri. Sebab syarikat amanah selalunya Iwan Amanah Raya sekalipun dia tulis je wasiat kepada waris. Sebab dia ada satu klausa tu pula, dia panggil klausa penyelamat. Kalau dalam law kita panggil saving clause. Kita belajar kontrak tu dia panggil saving clause. Dia ada satu klausa, dia tulis bawah tu pula, walaupun lebih kurang lah, walaupun klausa 10 dalam wasiat saya ini saya membahagikan harta saya secara sama rata, tetapi pembahagian secara sama rata ini tertakluk kepada izin-izin waris saya. Sekiranya waris-waris saya tidak bersetuju, maka hendaklah diberi hak faraid mereka terlebih dahulu. Macam itulah selalunya dia tulis. Jadi jangan juga kita judge apa wasiat syok ni, tak reti ya buat wasiat. Ada juga wasiat kepada waris, bukan dia reti. dia cuma dia ada klausa dia macam tu. Sebab dia pun nak meraihkan masyarakat kita akhir zaman, dia suka pula berwasiat kepada waris-waris sendiri. Sebenarnya wasiat tu kepada bukan waris. Wasiat ialah kepada masjid, wasiat kepada surau, wasiat kepada majlis agama Islam, ataupun kita boleh wasiatkan secara umum je, wasiatkan kepada majlis agama Islam. Kalau kita wasiatkan secara khususlah, maknanya masjid ni lah. Kalau kita wasiatkan kepada rumah orang tua, ada setengah tu dia wasiatkan kepada rumah orang tua sebab dia pun tinggal di rumah orang tua. So dia wasiatkan kepada rumah orang tua. So itu dia punya perbahasan kita secara ringkas tentang wasiat. Saya ingat setakat tu saja untuk hari ini. Apa yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu kerana kelemahan saya. Bulan depan kita akan masuk tentang dia panggil syarat pusaka. Apakah syarat mempusakai? Maknanya kalau seorang tu waris mati, seorang itu mati, apakah yang menghalang daripada mewarisi? Maknanya kalau berlainan agama tak boleh mewarisi, kalau mati serentak tak boleh mewarisi. So kita akan masuk benda tu di dalam tajuk bulan depan lah. Kita kalau tak ada soalan. Cakap mulut. Dia status cakap mulut sebenarnya sah. Kalau ikutkan ulama bahas wasiat melalui isyarat pun sah. Orang sakit bedridden kan. Bedridden dia nak cakap pun tak boleh dah contohnya. Dia pun main isyarat aja. Dia kata 20% bagi kat masjid, kat surau. Tapi dia main isyarat aja 20%. Nak cakap pun tak boleh dah sebab mulut dia dah contohnya. Mana saya nak cerita perbahasan ulama tentang isyarat. Isyarat tu pun ulama kata sah wasiat melalui isyarat. Apatah lagi wasiat mulut. Wasiat mulut pun boleh jadi sah. Wasiat bertulis lagilah sah. Sebab wasiat ni kalaulah diketahui adanya saksi yang mendengar apa semua, apa waris-waris tahu apa semua, dia adanya pewasiat, adanya penerima wasiat, ada harta tu ada, dan memang difahami tentang hasrat dia tu. So benda tu jadi sah. Sama ada lisan ataupun tulisan ataupun isyarat sekalipun, itu adalah isu pembuktian sahaja.
Kalau kita ragu-ragu baru kita bawa ke mahkamah dan kita buktikan lisan tu lah. Sebab ada waris dia kata, ni tipu ni, abang tipu ni. Ataupun Kak Along lah. Kak Along tipu ni, mentang-mentang dia je gemak macam-macam pula wasiat. Kita orang tak pernah dengar pun. Itu je. Tapi kalaulah adik-beradik tu kata, logik juga mak wasiat sebab hari tu dia cakap aku pun dengar macam tu, aku pun dengar macam tu. Jadi benda tu jadi sah lah. Dia jadi sah. Cumanya kita tidak galakkan sebab kita kata apa, cenderung kepada berlaku perkelahian tadi. Itu saja. Bukan. Kalau kita gentleman lah. Kalau semua orang tahu ini dia wasiat. Dia wasiat apa, dia wasiat tanah kosong tu dia nak bagi dekat dekat sekian-sekian lah. Contohnya nak bagi dekat masjid untuk masjid besarkan kubur contohnya. So kalau wasiat yang tu kita tak boleh bantah sebab itu wasiat kepada bukan waris. Tak perlu izin waris pun. Asalkan below daripada 1/3. Dah tanah dia tepi kubur kan. Dia nak bagi masa dia hidup, kok dia pun tak ada duit, baik dia jual. Tapi rupanya dia kata tak apalah, lepas aku mati, bagilah kat masjid tu, besarkan sikit kubur tu. Lepas mati pun nak bagi. Tak ada masalah, at least. Tapi dia bagi mulut je, dia cakap mulut. Dan mulut itu sah. Sah lah, dia cuma isu pembuktian apabila waris cabar. Tapi kalau waris yang gentleman, tak tu saya kata kalau waris gentleman tak payah cabar lah. Benda tu dah tu kita laksanakan lah. Kita ada lagi 2/3 contohnya, banyak lagi. Jadi kalau kita gentleman, kalau kita duduk petikai benda-benda teknikal macam tu, kita bimbang waris itu mencari dosa lah. Sebab berwasiat dah berwasiat. Cuma cara dia tu tidak profesional lah, menyebabkan sebab wasiat secara lisan pun ada di mahkamah syariah, ditentukan, ada yang disahkan lah maknanya, tapi pembuktian dia berat lah sikit sebab kena bawa saksi yang mendengar dan cerita betul-betul dia punya matan perkataan dia. So boleh wasiat kepada secara lisan sah, wasiat secara isyarat juga sah asalkan difahami. Tetapi dunia moden hari ni lebih baik kita tulis tadi lah. Dia wasiat ni dia mudah je. Sah dia tu mudah je. Dia tidaklah rumit macam hibah. Hibah rumit sebab dia ada qabul, dia ada qabak. Lain. Wasiat tak apa. Dia sebelah pihak je. So saya ingat itu je kot menjawab soalan. Apa yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang tu kerana kelemahan saya. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.